Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afwa minna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa as-salata wa an-nar. Allahumma faqihna fid din wa ta'ala la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi insyaallah malam ni kita menyambung lagi kajian hadis 40 insyaallah. Ini pun dah habis kan. Semalam hadis 41. Kemudian masuk hadis 42 selesailah. Sebulan lagi khatam. Kalau kita lihat dalam pengajaran Imam Nawawi, hadis 40 ni memang diajar pada murid-muridnya dan bilangan pun tak ramai. Itu tengah sejarah ya. Sebab dia nak memahami satu-satu tu, dia himpunan hadis-hadis ada dalam akidah, ada dalam akhlak, ada dalam fiqh, ada dalam tasawuf, ada dalam taqwa wal aif, ada dalam balaghah, semua ada insyaallah. Jadi kita mulakan awal kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini kita masuk hadis 41. Saya 41. Daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang berbunyi, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Itu matanya lah. Hadis ini hadis sahih, rawainahu fi kitab Al-Hujjah bi isnad sahih. Baik, terjemahannya dari Abi Muhammad Abdullah Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, iaitu siapa? Daripada Amr bin Al-As dan anaknya Muhammad Abdullah, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah hawanya, maksudnya kemahuan atau kecenderungannya. Kalau hawa ni lebih kepada hawa nafsu, mengikut apa yang aku bawa dengannya, iaitu mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi ada dua perkara di sinilah. Yang pertama berkaitan hawa nafsu, yang kedua berkaitan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Hadis ini hasan lagi sahih, hasan sahih. Kami riwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan isnad yang sahih. Bawah itu kitab Hujjah ni siapa? Karangan seorang ahli fiqh yang zahid, yang sifatnya zuhud, bernama Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Fadl Al-Asfahani. Kitab ini membahaskan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi ambil kitab ni lah. Hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Bila hasan lagi sahih, maksudnya sahih riwayatihi, kaidahnya lah dalam ulumul hadis. Sahih lagi masih diterima. Sebab hadis ini hadis berkaitan dengan akhlak,
hawa nafsu tasawuf. Baik, syarahnya. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Jadi siapa beliau? Seorang tokoh ilmu agama yang tekun beribadah dan salah seorang dari kalangan sahabat yang utama dalam jurusan ilmu dan riwayah. Maknanya dalam periwayatan hadis-hadis banyak diambil pada inilah Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Sebab dia jurusan utama ilmu dan riwayah, dan riwayat hadis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang ilmu agama tekun ibadah ni, dia memang gitulah sahabat ni. Satu ilmunya masya-Allah, ibadah ni pun masya-Allah. Ya. Kalah kita ni. Jadi Abu Hurairah berkata, selain Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah antara sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kita jumpa dalam Sahih Bukhari kebanyakan Abu Hurairah. Sahih Muslim Abu Hurairah. Ya. Jadi selain Abu Hurairah, maka beliaulah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul As. Katanya beliau menulis, sedang aku tiada boleh menulis. Ini kelebihan, ya. Muhammad Abdullah bin Abdul As, dia kelebihan yang menulis, dia kutab, penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu zaman Rasulullah larang untuk menulis hadis. Ya, sebab takut bercampur dengan Al-Quran. Larangan itu, ya, larangan. Sebab semua keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua wahyu. Ya. Tapi ada yang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, lafaznya wahyu daripada Allah taala, lafaz dan makna daripada Allah taala, itulah Al-Quran. Tetapi ada juga yang mana lafaznya daripada Rasulullah, maknanya dari Allah taala. Nah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebahagian sahabat dia menyimpan koleksi pribadi. Maksudnya di karangan disimpan juga. Walaupun Rasulullah larang jangan secara umumnya untuk menulis hadis-hadis Rasulullah, tapi ada juga para sahabat yang menulis sebagai koleksi pribadi, bukan ditujuan untuk umum. Ya, atau mana mereka tahu membezakan antara kalamullah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan sahabat, ada yang pandai menulis. Hadis yang diriwayatkannya ada sebanyak 700 hadis, 700 hadis, dan 17 hadis daripadanya disetujui bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daripadanya ada 700, 17 disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya menepati syarat dalam kumpulan hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adakah selain daripada itu tidak sahih? Tidak begitu, ya, ada syarat-syaratnya. Tetapi Sahih Bukhari dan Muslim sangat ketat syaratnya. Ya, sangat ketat syaratnya. Kalau kita lihat dalam belajar ulum hadis, dalam 9 ke 8 tahammul hadis, bagaimana nak mengambil hadis daripada syekh kepada murid, sahabat kepada tabi'in. Contohnya, antara yang paling kuat ialah perkataan mendengar, sami'atu. Kalau kita lihat dalam hadis yang utama itu, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Umar al-Khattab. Hadis itu memang kuat. Sebab apa? Hadis hukum berkaitan innama amalu binniyat, hadis niat. Hadis niat dia berkaitan dengan hukum. Ya, semua berkaitan hukum perlukan niat. Semua ibadah perlukan niat. Sebab itu Imam Nawawi susun sebagai hadis yang utama. Dalam bab bincangan hadis, ya. Dari nilai hadis ini, hadis ini memperkatakan nilai iman, ya, nilai iman bagi seorang yang mengaku beriman. Kita kata qalu amanna. Dia kata kami telah beriman. Ya. Bila kita beriman mestilah ada ujian-ujiannya. Bukan sekadar kita kata kita ni beriman, tapi sedangkan kita tak diuji. Ya. Ujian macam-macam, ya. Ikut kehendak Allah Ta'ala berdasarkan kemampuan kita lah, ya. Jadi penilaian yang menentukan benar tidaknya keimanan itu sewaktu menghadapi suatu perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah dan Rasulnya. Sebab itu nak tahu iman kita kuat tak kuat, bila datang perintah Allah, adakah kita lakukan? Bila datang larangan Allah, adakah kita tinggalkan? Dua perkara itu nampak macam mudah, kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang dia menduga iman dan ilmu kita, ya. Ataupun larangan-larangan Rasulullah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua itu menguji iman.
Rasulullah suruh kita berzakat, zakat kita, zakat alhamdulillah. Tetapi ada juga orang memikirkan, kalau setakat zakat fitrah tu RM7.5 rupiah, ini kadang-kadang zakat sampai RM100,000 nak keluar tak keluar contohnya. Tapi kalau dia ingat dengan pesanan Allah Ta'ala, sifat amanah, maka dia akan keluarkan jugalah. Antara banyak bab solat sebagainya lah, bukan perkara wajib bab solat, bab puasa, rukun Islam lah, berhaji, sebab tu bab perkara-perkara baik, perkara hak, anak yatim yang kita jaga contohnya, nak ambil tak ambil harta dia ni, contohnya. Itu semua pada nilai iman kita kepada Allah dan Rasul. Seorang dapat menentukan nilai imannya sendiri menurut sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Jadi kita nilailah iman kita. Hadis yang lepas kita kata bila Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, apakah yang aku nasihatkan aku, perkara yang tak akan aku tanya lagi selepas ini wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab, Kul amantu billah fastaqim. Katakan aku beriman pada Allah dan istiqamah. Hadis yang ke-21 dah saya. Istiqamah. Jadi beriman tu kena istiqamah. Apa maksud istiqamah? Para ulama kata utama istiqamah istighfar itu istiqamah. Adakah kita selalu istiqamah dan istighfar? Astagfirullah. Sebab manusia ini berdosa, selalu buat dosa. Saya pun sama, selalu buat dosa. Jadi manusia ni memang selalu buat dosa. Tapi adakah istiqamah dan istighfar itu satu. Sebelum kita menunaikan perkara kewajipan, perkara sunat, istiqamah tak istighfar. Itu adalah sebuah hal lah. Itu pun memuji keimanan kita. Allah SWT berfirman, Tubu ilallah ibadat taubatan nasuha. Taubatlah kamu. Istighfar taubat dia lah. Hari-hari kita taubat, hari-hari kita kenal iman kita. Baik, kita je boleh menilai Baik, perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara pertama ialah mendahului iman. Asas satu perkara itu mendahului iman. Berdasarkan perkara ini, la yu'minu ahadukum. Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di kalangan kamu, hatta yakuna hawahu, syarat dia, sehingga menjadikan hawa nafsunya, hawa dia, kemahuan dia atau kecenderungannya, taba'an, mengikut lima jitu bih, sesuatu yang aku telah datangkan dengannya, sampaikan. Jadi dimulakan dengan la yu'minu. Jadi dalam bahasa Arab biasanya la yu'minu ni dia ada syarat, jawab syarat dia, tidak beriman. Sebab apa tak beriman? Sehingga apa? Sehingga ini. Tentulah ada jawab syarat dia. Jadi yang pertama mendahului iman. Kita pun dulu dah lihat pada hadis yang kedua berkaitan dengan iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Kita bolehlah. Maksudnya iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Dan dalam perkara rukun Islam pun juga dimulai dengan perkara iman, iaitu apa? Syahadah, penyaksian, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Dalam Quran disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Itulah fa'alam. Bila ditanya kepada orang awam, apakah maksud la ilaha illallah? Jawabannya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Sangat mudah. Tapi kalau kita detail lagi, dalam lagi, kita boleh sebut begitu. Kita boleh sebut kata tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Kata tiada Tuhan seolah-olah banyak Tuhan. Seolah-olah begitu. Secara detailnya, secara asasnya kita kata tiada makhluk yang layak mengambil sifat Tuhan. Takkan ada. Seakan la ilaha. Faham konsep tu, mana kita akan rasa rendah diri, kita akan tawaduk, kita akan rasa kita ni hamba dan sebagainya. Takkan ambil sifat Tuhan. Ramai hari ini orang ambil sifat Tuhan, takabur sifat Tuhan, riak sifat Tuhan, jabbar penguasa sifat Tuhan, bangga diri sifat Tuhan. Na'udzubillah. Baik. Rasulullah telah menerangkan pada hadisnya yang tersebut perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawanya, perkara iman. Ini yang Rasulullah SAW bawa. Kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, 3 tahun permulaan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 3 tahun yang pertama dulu,
secara sir, rahsia itu. Jadi semuanya berkisar dengan iman. Berkaitan dengan apa? Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa khabaran dari Allah Taala, dan yang ketiga beriman terhadap hari kiamat. Pada itu, tiga-tiga itu. Lihat, as-sabiqun al-awwalun, orang awal hebat imannya sebab apa? Yakin dia, percaya dia. Imam Ghazali rahimahullah bila dibincang bab menyatakan iman ni dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, bab tarbiyah iman ni dia ada peringkat-peringkatnya. Kalau kita nak belajar bab iman, bab berkaitan dengan tauhid, bab akidah, pastikan di antara akhir sekali itu at-tasdiq, membenarkan. Siapa? Allah Taala. Itu kaedah. Bukan setakat fahamnya. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada para sahabat, kemudian diberikan kefahaman pada mereka. Jadi datang kepercayaan di kalangan para sahabat. Di samping itu diuji, didatangkan pula keyakinan pada para sahabat tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa dan benarkan apa yang Allah SWT turunkan. Sampai tahap itu. Ya. Jadi kita pun kena begitulah, insyaAllah. Jadi itu keimanan yang Rasulullah SAW. Dalam rukun iman tu penuhlah, ya. Baik, kerana dalam menghadapi perkara ini seorang itu selalu diganggu atau dihalangi oleh bisikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita bincang bab nafsu lah, sebab dalam hadis tu hatta yakuna hawahu taba'an, sehingga menjadikan hawa nafsunya itu mengikut apa yang datang oleh Rasulullah SAW. Jadi apa menghalang tahap iman kita ni? Hawa nafsu. An-nafsu lah. Berbincang nafsu yang tenang itu, nafsul mutmainnah. Jadi para ulama kata nafsu jangan dibuang. Itu fitrah manusia, ada nafsu. Ambillah nafsu tu, didiklah nafsu tu, jadikan dia sebagai mutmainnah. Kalau tidak, dia akan terbiar sehingga jadi nafsul amarat bisu, yang menyuruh kepada perkara-perkara keburukan. Kalau tak dididik, dia akan keburukan. Itu nafsu. Jadi nak didik dengan apa? Dengan iman, dengan amal, dengan takwa, dengan ilmu. Dengan persecaran yang baik, dengan diah suasana Islam. Selain berdoa kepada Allah Ta'ala yang beri hidayah dan taufik kepada kita. Jadi dihalangi oleh bisikan-bisikan nafsu. Nafsu nak apa? Nafsu nak ini, nafsu nak itu. Semua nafsu. Kalau ikutkan, tuan-tuan, diberikan nafsu itu, nafsu itu dia akan nak apa saja. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis riwayat tertentu berkaitan dengan Allah SWT membakar nafsu. Bakar nafsu dalam api neraka, keluar, masih lagi. Kali kedua bakar lagi, keluar kan, masih lagi, begitu sifatnya. Kali ketiga barulah dia nafsu kan. Maksudnya perlu dididik lah. Baik, terjadilah pertentangan terhadap keimanan hingga perintah atau larangan yang terang dan tegas dari Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Atau ditinggalkan. Larangan dan perintah. Perintah kata buat perkara kebaikan, amar ma'ruf contohnya, buat perkara kebaikan. Tak nak buat juga. Solat pun tak nak solat juga, sambil lewat je tuan. Contohnya lah, kita berbincang kat sini tuan. Tuan nak tahu, kita lihatlah, pergilah mana-mana. Kalau macam di industri tuan, kawasan industri, di kilang-kilang, ini pengalaman juga lah, pernah kerja juga. Jadi bila diberi waktu setengah jam saja, masudullah nak makan, masudullah nak solat, masudullah. Alhamdulillah ada juga. Ada lagi yang tak bagi pun ada. Kalau tempat-tempat pekerjaan sebagainya, majikan yang bukan Islam, itu pun satu lah. Tapi rentara tetap perintah juga. Rentara, orang meniaga contohnya, orang meniaga, kadang-kadang dia ingat bila ditinggalkan solat itu, perniagaannya akan hilang, keuntungan akan tiada, mereka akan merasa kerugian. Tapi sedangkan Allah yang memberi rezeki, banyak atau dia kemudiankan atau ditempohkan. Ini menangguh-nangguh
menangguh-nangguh perkara-perkara yang baik. Ini antara perbuatan yang perlu kita hindarkan. Menangguh-nangguh perbuatan yang baik, lalu bersegerakan. Fastabiqul khairat, bersegeralah pada, lalu menumbuhlah pada perkara kebaikan. Jangan ditangguh-tangguhkan. Bertangguhkan ini perkara nafsu lah. Utamanya waktu asar, salatul wusta. Dalam Quran sebut salatul wusta, waktu wusta. Waktu wusta ni apa? Solat di antara subuh, zuhur dan maghrib isyak, tengah-tengah. Tengah-tengah tu waktu asar. Waktu asar kebanyakan manusia disibuk pada ketika itu. Tadi tuan-tuan boleh tengok waktu tu memang paling sibuk. Kadang-kadang waktu itu dilewat-lewatkan, ditangguh-tangguhkan satu amalan seperti solat. Bukan solat sajalah, apa-apa amalan pun. Dan ada kala ditolaknya langsung kerana mengharapkannya, dipengaruhi oleh keinginan hati dan hawa nafsu. Kadang-kadang tolak terus, tak nak. Di perkara-perkara ini kena ada dorongan yang baiklah. Kalau kita tak mampu, kita ada kawan-kawan kita yang selalu menasihati diri kita. Perkara-perkara yang baik. Perkara baik ni macam-macam. Tapi kadang-kadang tu perkara buruk pun macam-macam juga. Kadang yang terlibat dengan riba banyak. Terlibat dengan judi pun ada. Wallahualam. Kadang kita nampak perkara tu, nak tegur kita pun, yalah. Sini mungkin tak ada ya, tapi tempat-tempat yang kawasan-kawasan yang terpencil kan, kawasan-kawasan yang pedalaman, perkara-perkara tu. Dulu kawasan ni banyak sawit kan, sawit kan, sawit. Lepas tu masa tu kat dalam tu lah macam-macam orang-orang ramai. Bila dah buka mata ni dah kurang sikit dah, alhamdulillah lah. Pertama kawasan saya tu lah. Tu. Dalam tu lah ada judinya, dalam tu lah ada buat maksiatnya. Na'udzubillah. Ini satu kes lain. Kita lihat sekarang isu perkahwinan pun sama juga. Perkahwinan yang tak ikut syariat banyak juga tuan-tuan. Banyak juga berlaku. So ada percampuran di antara warga asing dan sebagainya. Jadi nak selamat, ikut je ikut je kaedah masing-masing, tak nak ikut peraturan. Pun satu hal berlakunya sebab apa? Sebab nanti apabila dah berlaku perkahwinan, kemudian ada anak pula tak boleh didaftarkan pula. Dah satu hal. Itu kalau anak tak didaftarkan. Kalau macam suami yang meninggal pula, harta pusaka, harta pewarisan tak dapat pula. Dan satu isu lain dah banyak berbangkit perkara-perkara itu. Itu hal kekeluargaan pula ya. Macam-macam lah tu. Jadi Islam ni dia menyeluruh. Daripada perkara soal muamalah pada urusan ibadah, menakahan dan sebagainya. Baik, hal mana amatlah berlawanan dengan tabiat dan jiwa serta akhlak orang yang beriman, sebagaimana telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, iaitu bahawa tidak beriman seorang kamu hingga adalah hawa nafsunya mengikut kepada apa yang aku bawa dengannya. Terutama zaman sekarang lah, dia agak pelik sikit. Kalau kita buat ibadah sikit, nampak pelik sikit. Zaman gharib ni, zaman gharib, zaman yang agak pelik. Orang pelik buat ibadah. Orang yang salawat banyak-banyak pun nampak pelik. Orang yang tentunya kita pakai serban pergi lepas pasar, pelik. Ataupun orang kita solat sunat banyak-banyak pun tak pelik. Zaman ni bagi secara dia itulah. Tapi jangan risaulah, gharib itu yang balik itu ialah yang baiklah insya-Allah. Tapi bukan ajaran sesat dah tuan-tuan. Bukan ajaran sesat, ajaran sesat ni banyak pula sekarang. Macam dah. Sekarang dah di media sosial. Hati-hatilah. Saringan dengan apa? Saringan dengan iman dan ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu yang betul, ilmu yang sahih. Ilmu iman yang sahih. Baik, iaitu tidak beriman seorang kamu sehingga adalah hawa nafsunya mengikut pada apa yang aku bawa dengannya. Maknanya hawa nafsu itu didorong oleh apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Itulah hawa nafsunya. Jalan Rasulullah bagi dah. Jalan itu Rasulullah dah tentukan dah. Hukum syariah, hukum-hukum dah ada dah. Jadi ikutlah. Kalau tak tahu, belajar dengan
orang-orang alim, orang berilmu. Yang terus baru Rasulullah tak faham, buka satu hadis tak boleh faham satu pun. So dia ada istilah-istilah khusus. Tak boleh lah, kena cari guru. Jangan ambil satu hadis terus beriman. Ambil satu hadis, dia ada dia punya asbab urut dia, sebab bagaimana Rasulullah mengeluarkan hadis itu. Dan dia juga ada muamalah dia, kaedah dia dalam muamalah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat hadis-hadis berkaitan dengan perkara-perkara fadhil amal, kelebihan beramal, tak apalah, teruskanlah. Boleh, boleh beramal. Tapi hadis-hadis berkaitan dengan hukum, dia ada nasakh mansukh dia. Ada yang dinasahkan, ada yang mansukkan. Nasakh mansukkan yang lain. Itu kena ambil bidang fiqh lah, kenapa hadis itu kuat dan sebagainya. Baik, jelaslah bahawa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Jangan Quran saja, nanti tak ada pula, tak faham. Contohnya dia kata dia hanya nak ikut Quran saja, dia tak nak ikut Sunnah. Jadi contohnya dia meninggal, tuan-tuan, biar je. Kenapa? Dia tak ada jumpa dalam Quran kaedah urusan jenazah, tak ada. Memanglah kata ikut Quran saja. Macam mana nak urus itu? Dalam Sunnah Nabi ada hadis berkaitan perkara itu. Ada dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Pernah ada banyak hadis itu. Dan Sunnah, ada yang ikut Sunnah tak nak ikut Quran, lagi tu Sunnah aja, tapi Quran tak nak ikut, tak jadi juga. Ini dua-dua. Di samping itu ada juga hukum-hukum lain, maksudnya dalam sudut hukum fiqh berkaitan dengan perkara-perkara qiyas, ijma' para ulama pun diambil sebagai asas bagi ketetapan hukum. Yang telah dibawanya oleh Rasulullah SAW ini adalah dasar tuntutan iman. Dasar tuntutan iman kena ikut Rasulullah SAW. Asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang mukmin, menurut kata Imam An-Nawawi, wajib menyesuaikan amalan-amalannya dengan kitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan menyalahi hawa nafsunya dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini katakan dia Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 31, surah Imran ayat 31 saya tambah auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku. Aku itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, yuhibbukumullah, akan dikasihi kamu oleh Allah dan diampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Itu kita lihat sambungnya, wallahu la yahdil qauman fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Kaum fasik siapa? Yang tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang berlaku di kalangan orang-orang munafik. Munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang fasik, yang rosak. Jadi apa yang Rasulullah bawa, ambillah. Baik, inilah kewajiban mutlak atas setiap-tiap orang yang beriman, dan ini pula yang menjadi tuntutan asas atas setiap-tiap orang Islam. Kewajiban mutlak orang beriman, asas bagi orang Islam. Maksud Islam dan iman tu ada para ulama mentarifkan sebagai iman tu Islam, Islam dan iman. Kata kerana antara iman dan Islam tidak ada perbezaan hakikat. Hakikat maknanya perkara asas itu tak ada beza. Sebab apa? Dalam iman itu semua mentauhidkan Allah Ta'ala, ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara Islam pun sama juga, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut perintah Rasulullah, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua sama. Sebab Islam itu dia lebih pada praktikalnya, amalannya, ibadahnya. Dalam Quran kata ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beriman, amal saleh. Amal saleh tuntutan-tuntutan kefarduan, termasuk tuntutan sunat. Ilmu fardu ain wajib. Ilmu fardu kifayah siapa yang dah buat alhamdulillah terlepaslah. Tapi bagi orang-orang yang tertentu jadi wajib. Contohnya ilmu
baca Quran secara bertajwid. Baca Quran secara bertajwid fardu ain. Kalau tak ikut tajwid, jadi tak betul maksudnya. Contohnya an'amta alaihim, an'amtu alaihim, salah. Jadi itu kira sebagai apa? Lahnu jali, kesalahan nyata. Tak boleh, salah. Baca Quran dalam keadaan tajwid fardu ain. Tapi baca Quran kemudian mengeluarkan hukum tajwid satu persatu secara detail, itu fardu kifayah. Tapi wajib bagi siapa? Bagi guru, bagi ustaz, ustazah, guru yang mengajar Quran, kena tahulah. Begitu. Selain pada mentadaburnya, tadabbur Quran. Baik. Kedua-duanya tidak mungkin dipisah dari perbezaan seorang insan yang menyedari wujudnya kebesaran ilahi yang maha pencipta. Maksudnya siapa yang kata, yang mengiktiraf Allah sebagai Rabb, Tuhan, maka dia tak ada beza. Dia tak ada beza di antara iman dan Islam, sama. Iman dan Islam sama. Kalau kita ditanya tentang sesuatu kemahiran, keahlian kita, kita akan dapat jawab panjang atau panjang. Kalau seorang itu seorang ahli perniagaan, bila ditanya tentang perniagaan, dia boleh jawab A to Z, satu habis, setengah jam kan dia bincang. 1 jam pun tak habis dia bincang, 2 jam pun tak habis bincang. Kalau orang tu berkemahiran dalam bidang tertentu, contohnya pendidikan, dia bincang panjang. Tapi persoalannya, boleh tak kita berkata, menceritakan tentang Allah sama panjang dengan apa kemahiran kita? Itu kadang-kadang saya pun tertanya diri saya sendiri lah. Kalau mereka bukan nak tanya Allah mana Rabbuka, kita dah berjawaban Allah Rabbi, pendek Allah Rabbi. Tetapi Allah Rabbi itu apa, kita faham Allah Rabbi itu? Boleh tak cerita dalam setengah jam Allah Rabbi? Cerita Allah Rabbi setengah jam. Kalau dapat setengah jam, 1 jam, 2 jam cerita tentang Allah Rabbi itu, mana kita betul-betul kenal Allah Ta'ala. Tapi boleh kita tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Itu saja. Itu je lah. Saya pernah ambil interview, saya pernah menduga, orang tanya macam-macam, apa pengalaman kerja sebenarnya. Saya tanya, siapa Tuhan kamu? Dia Allah. Itu je. Itu je. Hidup berapa? 40 tahun. Itu je. Rasa macam pelik. Kalau bagi orang biasa mungkin tak dapat, tapi kita rasa 40 tahun Allah bagi nikmat, 40 tahun Allah bagi macam-macam, Allah masih bagi nyawa, tak putus-putus. Bila kita tanya siapa Tuhan, Allah, itu saja ke? Sampai tak begitulah. Jadi kita cari lagi, kenal lagi. Sebagaimana kita kata kita kenal Rasulullah, bincang dengan Rasulullah, cakap siapa Rasulullah, kita bercakap Rasulullah ni, dia punya sahabat-sahabatnya ni, peristiwanya ni, baru kata kasih pada Rasulullah, itu kata kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kata sedarlah wujudnya kebesaran ilahi, bila kenal Allah, barulah kita tahu Allah ni hebat. Besaran Allah Ta'ala tu kita tahu. Ataupun kita hanya tahu sekadar lafaz di mulut saja. Dah kena mula dah ni, carilah ilmu tentang Allah Ta'ala. Carilah sampai kita rasa sayang, rindu dengan Allah Ta'ala. Sampai kata, bila kata hati ni dah dengan Allah Ta'ala, yang lain-lain tu dia akan jadi tak apa, macam tu. Kalau harta datang, dia akan menolak balik. Bukan nolak, dia akan terima harta tu. Makin banyak harta kita, insya-Allah. Tapi yang banyak tu, dengan kita rasa harapan terlibat, kita akan sedekah macam tu. Jadi macam tu. Itu kelebihan orang beriman. Apa yang datang semua jadi okey. Nikmat pada dia, alhamdulillah. Ujian bagi dia akan sabar. Kita tengok makam apalah. Baik. Kerana kedua-duanya adalah satu pengertian dalam memusatkan keseluruhan hidup kepada hukumnya. Ini keseluruhan itu, iman itu, dia akan beri satu kesimpulan, satu hidup. Kita akan ambil apa keadaannya. Jadi sungguh amat tepat pendapat Imam Abu Hanifah yang menegaskan. Ini kata Imam Abu Hanifah. Apa kata dia? Saya baca dalam bahasa Arab sekalian. Wal Islamu wal at-taslimu wal inqiyadu li awamirillah ta'ala.
Islam itu ialah penyerahan. Taslim ni penyerahan lah. Wal-inqiyad dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah. Penyerahan maksudnya serah diri kita lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita punya sumpah, itu janji lah. Solat dah janji lah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala. Kita ikat diri kita dengan Allah Ta'ala, ya? Jadi kita ikut perintah-perintah. Famin tariq al-lughah farqun bainal iman wal Islam. Dan dari segi bahasa terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Dari sudut bahasa lah. Bahasa Arab tu ditarifkan di sini kan ada beza lah. Iman dan amanah, Islam dan salimah lah, salam, selamat, sejahtera. Akan tetapi tiada iman dengan tiada Islam, dan tiada dapat Islam dengan tiada iman. Itu dia. Walakin la yakunu imanan bila Islam, wala yujadu Islam bila iman. Tak boleh. Takkan terjadi dah iman tanpa Islam, takkan terjadi juga Islam tanpa iman. Dua-dua saling melengkapi di antara satu sama lain. Iman ni dalam hati ni, iqrar, tasdiq bil qalbi ni, hati ni benar ni Allah Rabbi, Rasulullah, percaya pada malaikat, qadar, semua ketentuan Allah, ya. Hari kiamat, percaya ni dalam hati. Dan Islam tu pelaksanaan dia. Islam tu pelaksanaan dia. Kalau kita lihat satu hari Rasulullah SAW berkaitan dengan perkara syahadah atau perkara la ilaha illallah. Hadis daripada Imam Bukhari tak salah saya. Rasulullah SAW dipanggilnya Muaz. Kata, ya Muaz. Jadi Muaz jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik. 3 kali lah Rasulullah panggil dia. Ya Muaz, labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik. Ya Muaz, labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik. 3 kali. Macam orang pergi haji lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Labbaik tu kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah. Itulah antaranya. Tapi dalam tafsir hadis itu menyatakan labbaik ya Rasulullah SAW, maksudnya kami datang wahai Rasulullah, kami patuh padamu ya Rasulullah, kami dengar wahai Rasulullah, kami taat wahai Rasulullah, dan perintahkan kami apa yang kau nak. Itu maksudnya labbaik. Jadi orang pergi haji dengan labbaik Allah itu maksudnya kami datang ya Allah, ya? Kami suka ya Allah, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, perintahkan aku ya Allah. Jadi buatlah perintahnya. Begitu kan. Tapi dalam hadis itu diulang 3 kali seruan kepada Muaz. Muaz jawab begitu. Dan ada satu pesan Rasulullah SAW supaya syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anni Rasulullah. Syahadah, bersyahadah. Jadi bila siapa yang mengucapkan tu, Allah haramkan baginya neraka. Haram bagi neraka maksudnya masuk syurga. Jadi Muaz yang sesuka, seronok sangat. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, boleh tak memberikan berita ni kepada orang lain agar mereka turut gembira. Jadi Rasulullah SAW kata apa? Nanti dulu tangguh dulu, jangan tangguh. Muaz pun tangguhlah hadis ni untuk disebarkan, sehinggalah dia sakit nak meninggal dunia, barulah disebarkan. Takut-takut dia berdosa kerana simpan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi bila ditanya kenapa perlu disimpan hadis ni, sebab takut-takut orang ambil salah hadis ni. Salahnya apa? Dia cuma nak syahadah je. Takut-takut dia syahadah, dia kata dia akan masuk syurga. Sedangkan tuntutan-tuntutan Islam yang lain tu, solat, zakat, puasa, haji, itu hak-hak kalimah syahadah yang perlu ditunaikan. Dia tak tunaikan, maka orang akan jadi begitu nanti. Hanya syahadah saja, kemudian tak tunaikan hak, kata dah masuk syurga. Jadi orang tak nak buat syariat, orang tak nak buat ibadah, orang tak nak buat amal ma'ruf nahi munkar begitu. Jadi Rasulullah tu, sebab tu Rasulullah tahan dulu supaya Muaz jangan sebar. Bila kata dah akhir tu, barulah Muaz sebar. Itu berkaitan dengan Islam dan iman. Islam dan iman tu merangkumi kedua-duanya lah. Iman tu Islam, Islam tu iman. Ya. Wa huma ka zahri wa al batni. Kata
Kedua-duanya seperti belakang seorang manusia serta perut yang tiada boleh dipisahkan. Tulang belakang dengan perut. Itulah pada kata Imam Abu Hanifah, tamthil pemisalannya nampak manusia, begitulah. Dan wadinu ismun wa qai'un 'ala al-iman wal islam wa syar'i kulliha. Dan agama itu adalah nama yang meliputi iman, Islam. Agama itu meliputi iman, Islam dan sekalian hukum syarak. Yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Maka nyatalah bahawa mengikut Rasulullah dalam masalah tegaskan hukumnya adalah dari tuntutan agama. Maknanya ikut Rasulullah dalam hadis ni, taba'an lima ji'tu bih, mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah merupakan tuntutan agama. Silah ikut. Dan tidak boleh bagi seorang yang beriman mencuaikannya dengan tidak mahu mengerjakannya. Cuai maksudnya bukan setakat meninggalkan, menangguhkan. Cuai juga termasuk tidak mengerjakannya, menolaknya, atau meninggalkannya dengan alasan ada pendapat yang lain lebih sesuai atau lebih banyak disetujui oleh orang ramai, ataupun telah berabad-abad lama diamalkan orang. Mungkin dia kata tak sesuai lagi lah hukum ni contohnya. Sebab sekarang dah zaman moden dah, tak perlulah solat Jumaat, boleh sekarang semua dah online. Buat solat Jumaat pun online. Jangan kita buat tak boleh. Hukum tak hukum juga. Ramai lah kadang-kadang itu bila PKP kan, dia dah tak boleh solat Jumaat. Berapa minggu itu kan. Mula-mula tak boleh solat Jumaat. Lepas tu yang boleh Imam Bilal ni 3 orang kan. 3 orang, Imam seorang. Buatlah, pelik juga kan. Tapi masalah lain boleh, tak masalah. Gitu kan. Lepas tu lama buka sebenarnya. Berebutlah solat. Tapi ada golongan yang kata tak ada rasa nak solat Jumaat lah. Ada juga. Jadi pelik lah ya. Mana itu yang diperintahkan supaya kita ni wajib setiap minggu pergi solat Jumaat, wajib lah. Sebab nak dengar tu. Lah kadang-kadang kita tak dengar ceramah-ceramah agama contohnya kan. Jadi seminggu sekali ada khutbah tu adalah ittaqullah tu masuk dalam kepala. Ittaqullah. Ittaqullah walaupun tidur tuan-tuan, tapi ittaqullah tetap masuk. Betul. Ya, itu kelebihan dalam para ibadah. Itu kelebihannya. Walaupun kita tak ada, tapi adalah malaikat-malaikat mendoakan. Walaupun dia tidur, ada malaikat-malaikat mendoakan. Itulah. Ittaqullah. Lama-lama jadilah juga. Anda nampak macam pelik. Contohnya ada bayi dan janin kan, dia dengarkan ayat Quran selalu, adalah kesannya bila lagi nanti. Itulah. Dimasukkan melawan hawa nafsu kerana mengikut sunnah Rasulullah atau menurut pengajaran agama. Tetapi bagi seorang yang beriman, dalam usahanya untuk menunjukkan keimanan dan kecintaan atau kasih sayang terhadap agama Islam dan Rasulnya, wajiblah menunduk kemahuannya dan memimpin peribadinya untuk menerima petunjuk dan perintah Rasul. Kena usaha, kena usaha. Kerana inilah arti cinta sejati yang bertalian dengan iman hakiki, yang mesti diutamakan dan didahulukan dengan kecintaan pada yang lain dari kecintaan pada yang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim. Antaranya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Maksudnya tiada beriman seorang kamu hingga adalah aku lebih cinta kepadanya dari dirinya, anaknya, isterinya dan manusia sekaliannya. Itu dah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekali sebenarnya. Sambung lagi lah bulan depan. Kita bincang sikit hadis yang ini la yu'minu ahadukum. Dalam kitab lain panjang sikit syarah dia. Jadi kesimpulannya malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis yang ke-41 ni, maksudnya ada syarat iman. Syarat iman itu ialah sehingga hawa nafsu kita ni mengikut apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan meninggalkan apa yang larangan Rasulullah SAW. Dalam perkara itu ada dibincangkan tentang perkara iman dan Islam. Dan iman dan Islam ni perkara yang perlu ada dalam diri kita lah, dan tidak boleh ditinggalkan.
dua-duanya saling menyatu antara satu sama lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mohon maaf, ampun di atas kadarnya. InsyaAllah kita jumpa minggu depan biiznillah taala. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Qasas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Radina billahi rabba wa bil islami dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma zidna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran dhahiran wa batinan wa salihin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.